Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab terakhir bagi tingkatan 5, iaitu bab 8, Pemodelan Matematik. Saya, Cikgu Guna dari SMK Matriks Asis Kampa akan membentangkan bab ini. Mari sama-sama kita belajar bab 8, Pemodelan Matematik. Kita akan belajar 8.1 Pemodelan Matematik. Standard pembelajaran 8.1.1 menerangkan pemodelan matematik. Dunia ini dipenuhi oleh soalan penting yang tidak terjawab. Perubahan paras air laut sekitar lembah bujang. Adakah kenaikan paras laut akan memberi kesan kepada negara-negara pesisiran pantai di Malaysia? Berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau universiti dalam tempoh 10 tahun yang akan datang? Adakah jumlah penduduk Malaysia akan melebihi 40 juta? Adakah ciri-ciri mangsa jenayah cyber dapat dikenal pasti dengan mengkaji tabiat seseorang itu melayari internet? Jawapan kepada persoalan di atas sentiasa dikaji oleh penyelidik. Adakah jawapan untuk persoalan ini dapat dicari? Mungkin. Yang pasti ialah cubaan untuk mencari penyelesaian memerlukan penggunaan matematik melalui penciptaan, aplikasi dan perincian model matematik. Itulah sedikit sebanyak pengenalan kepada bab ini. Mari kita imbas kembali apakah itu pemodelan matematik. Pemodelan matematik ialah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan keperluan masa depan. Proses membina model matematik dikenali sebagai pemodelan matematik. Dalam proses matematik, masalah dunia sebenar diterjemahkan sebagai masalah matematik. Misalnya, rumus F adalah sama dengan PKM, menunjukkan suatu hubungan antara F faedah mudah dengan prinsipal P, kadar K dan masa M. Jadi, satu model matematik ialah suatu hubungan matematik yang menghuraikan situasi dunia sebenar. Perhatikan masalah di bawah. Di bandar A, terdapat 40,000 orang penduduk. Diketahui 45 daripada penduduk di bandar itu mengamalkan tabiat mengitar semula botol minuman plastik terbakai. Jika setiap orang di bandar itu menggunakan 5 botol minuman plastik setiap minggu, berapa banyak botol minuman plastik yang dikitar semula setiap minggu di bandar tersebut? Soalan seperti ini sering ditanya dalam buku matematik untuk mengukuhkan konsep peratusan. Hal ini adalah satu contoh soalan dalam bentuk masalah. Masalah seperti ini memberikan semua maklumat yang diperlukan dan kita hanya perlu melaksanakan penghitungan supaya satu jawapan yang betul diperolehi. Masalah seperti ini digunakan untuk membantu kita memahami konsep matematik tertentu dan mengukuhkan kemahiran matematik yang penting. Kita lihat lagi satu contoh, perhatikan masalah di bawah. Berapa lamakah masa yang digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan? Soalan kedua ini agak berbeza. Kita tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk menjawab soalan ini. Soalan ini ialah soalan terbuka. Kita biasanya tidak mempunyai maklumat yang mencukupi apabila cuba menyelesaikan masalah dunia sebenar. Permasalahan dunia sebenar memerlukan kita menggunakan penggunaan matematik dan kreativiti untuk menyelesaikannya. Jadi di sini, soalan ini terbuka. Jadi kita tidak boleh mempunyai satu penyelesaian yang tepat.
Komponen penting dalam pemodelan matematik. Nombor 1, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Nombor 2, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Nombor 3, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Nombor 4, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Nombor 5, memurnikan model matematik. Nombor 6, melaporkan dapatan. Ini adalah carta aliran bagi komponen penting dalam pemodelan matematik. Mula-mula kita perlu mengenal pasti masalah dunia sebenar. Selepas itu, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Seterusnya, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Seterusnya, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian masalah dalam konteks masalah berkenaan. Seterusnya, memurnikan model matematik dan terakhir sekali, melaporkan dapatan. Mari kita lihat satu contoh. Jeremy menyimpan 4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga 4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang perlukan oleh Jeremy? A. Kenal pasti dan mendefinisikan masalah dalam persoalan di atas. B. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk soalan A, dalam masalah ini, kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain 4,000 untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. B. Andaian. Kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan penghitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan PRT menjadi tidak sah. Kita perlu juga mengandaikan harga komputer tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan aman wang yang diperlukan. So, pemboleh ubah di sini ialah yang terlibat ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa dalam setahun. Sekian saja untuk subtopik ini. Kita akan berjumpa sekali lagi. Sekian, terima kasih.